Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dah lama tak buat video untuk tingkatan 5 KBSM, SPM, insyaAllah tahun inilah. Kalau tak dilanjutkan lagi SPM-nya tahun inilah. Okey, saya akan teruskan dengan tajuk yang ketujuh untuk tingkatan 5 tahun 2020. Masih lagi KBSM, ini adalah yang terakhir untuk KBSM. Jadi kita tengok tajuk dia adalah kebarangkalian. Ni. Kebarangkalian 2. Okey, kebarangkalian 1 kita dah belajar waktu tingkatan 4. Okey, tapi tak apa, nanti saya akan ulang balik kebarangkalian 2 ini. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita kena tahu apa dia eksperimen. Eksperimen ialah satu proses yang dilakukan tetapi kesudahannya tak tetap. Okey, tak tentu. Contohnya kita buat eksperimen, suatu eksperimen. Okey, dalam kebarangkalian ni kita kena tengok. Kita kena tengok dia punya term ataupun dia punya perkataan-perkataan penting. Okey, dalam kebarangkalian kita tengok kena perkataan-perkataan penting. Contohnya eksperimen. Dalam satu eksperimen, eksperimen tu apa? Eksperimen tu adalah satu proses dilakukan untuk mendapatkan satu kesudahan yang tidak tetap kesudahannya. Contohnya kita lamun duit shilling kan. Dia tak tetap ni, maksud dia pernah tahu cerita Piramli kan? Cerita Piramli kita bercerita ada Ibrahim Pendik. Kan dibaling dadu dia confirm dapat 2. Itu kesudahan yang tetap. Itu kita tak panggil eksperimen. Itu kita panggil penipuan. Kan? Itu tetap. Dia tak tetap ni kalau kita baling dadu yang sebenar, dia mungkin dapat 1, mungkin dapat 2, mungkin dapat 3. Okey. Yang tak mungkin dapat 7. 6 pun mungkin. Itu maksud dia satu proses dilakukan, itu proses eksperimen lah. Yang Ibrahim Pendik buat tu itu bukan eksperimen, itu penipuan lah namanya. Okey, dalam contohnya dalam lambungan duit shilling, kesudahan setiap lambungan mungkin angka atau gambar. Itu contoh dia lah. Dia tak tetap. Dia tak maunya dapat angka je, tak maunya. Dia tak tentu. Kita baling kadang-kadang, itulah dinamakan kesudahan yang tidak tetap. Itu kita panggil dia eksperimen. Kita teruskan dengan ruang sampel ya. Ruang sampel. Ruang sampel ialah satu set yang mengenai semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Apa yang mungkin? Kalau kita baling duit shilling, yang mungkin dapat angka atau gambar. Kalau kita baling dadu, apa yang mungkin kita dapat? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Nombor 7? Nombor 7 tak ada. Itu maksudnya ruang sampel. Apa kemungkinan-kemungkinan yang kita akan dapat? Okey, ini penting ya dalam ruang sampel ni. Okey, ini contoh. Ini kesudahan. Biasanya ruang sampel ini kita tulis. Okey, baru kita nak menulis. Okey, biasanya ruang sampel ini kita tulis dalam bentuk yang macam ini. Macam itu, iaitu dalam bentuk set. Okey, dalam bentuk set. S ini maksudnya adalah ruang sampel. Itu ruang sampel. Okey, boleh? Harapnya yang penting dalam kebarangkalian ni kita kena tahu dia punya term tu, sebab biasanya kebarangkalian ni dia bersangkut paut, dia akan berkait dengan contohnya yang ini set, tajuk-tajuk yang sebelum ni set, pecahan. Pecahan kita dah belajar di sekolah rendah lagi. Pecahan, nisbah dan kadaran. Dia bersangkut paut dengan ni. Jadi dia punya term itu penting untuk kita tahu. Okey, kita tengok. Untuk eksperimen di mana setiap kesudahan yang mungkin adalah sama boleh jadi, maka ruang sampel atau S dikatakan ruang sampel sama kebarangkalian. Okey, tak faham tak apa, kita jalan dulu. Untuk menentukan ruang sampel bagi eksperimen di mana dua objek dipilih secara lawak atau eksperimen itu terdiri daripada dua langkah. Maksudnya di sini, kalau kita nak melakukan dua eksperimen, dua eksperimen, kita boleh selesaikan, kita boleh dapatkan dia punya ruang sampel dengan dua cara. Yang pertama adalah kita melukis jadual. Kita lukis jadual. Okey, nanti saya tunjukkan, tak ada masalah. Kita lukis jadual ataupun kita lukis gambar rajah pokok yang macam tu.
A, B, C, D. Lepas tu lagi A, B, C dan juga D. Macam tu. Itu cara gambar ajar pokok. Yang ini rasanya dah belajar dah masa tingkatan 4 hari tu. Okey, untuk mendapatkan semua kesudahan yang mungkin dan seterusnya menyenaraikan setiap kesudahan itu sebagai satu pasangan tertib X dan juga Y. Okey, yang ini saya tunjuk tadi macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang berikut. Sebiji dadu yang adil dilambung kemudian sekeping kad dipilih secara rawak daripada sebuah kotak mengandungi sekeping kad hijau dan sekeping kad biru serta kad kuning. Ada 3 kad. Kita ada hijau, ada biru, ada kuning. Okey, dia macam ni. Kita baling dadu, ambil kad. Baling dadu, ambil kad. Apa kesudahan yang dia nak ruang sampel je. Jadi mudah. Okey, cara dia kita tengok, kita buat kotak. Okey, kita ada hijau dan juga dadu. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini ada line 1, maknanya kita mungkin akan dapat 1 dan kad hijau. 1 H. 1 kad biru. 1 kad kuning. 2 kad hijau. 2 biru. 2 kuning. 3 hijau. 3 biru. 3 kuning. 4 hijau. 4 biru. 4 kuning. 5 hijau. 5 biru. 5 kuning. 6 hijau. 6 biru. 6 kuning. Okey, kita dapatkan dia punya benda-benda ni untuk kita selesaikan. Okey, kita teruskan dengan ruang sampelnya. Okey, kita akan tulis S sama dengan, kita tulis dalam bentuk set. Kita salin semua 1 H, 1 B, 1 K, 2 H, okey, kita senaraikan semua yang terdapat dalam kita punya jadual tu. Jadi kita tahulah bahawa itu adalah ruang sampelnya. Okey, itu adalah ruang sampelnya. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, sebuah bekas. Yang ini lebih kepada bagaimana kita nak mencari bilangan. Bilangan. Okey, sebuah bekas mengandungi 36 biji guli. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada bekas itu. Kebarangkalian mendapat guli kuning ialah 1/4. Hitungkan bilangan guli kuning. Okey, ini lebih kepada nisbah dan kadar. Nisbah dan kadar. Okey, kita diberi adalah 1/4. 1/4 adalah guli kuning. Hitungkan bilangan guli kuning. Ini mudah aja. 1/4 daripada jumlah semua sekali adalah 36. So, kita kena kira 1/4 daripada 36. Okey, tak perlu susah-susah untuk mengiranya. Kita boleh gunakan kalkulator untuk mengira. 1/4 daripada 36, kita boleh terus dapat jawapan 9. Jadi bilangan sama dengan 9. Bilangan guli kuning sama dengan 9 biji. Okey, mudah aja. Itu antara soalan-soalan yang agak mudah lah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya lagi. Raja di bawah menunjukkan 4 keping kad huruf dalam sebuah kotak. Dia dalam sebuah kotak tu ada huruf M, A, K. Tuliskan ruang sampel untuk setiap eksperimen yang berikut.
Sekeping kad huruf dipilih secara rawak daripada kotak itu. Simple je, ini senang. Maknanya dia sekali, dia satu eksperimen. Kalau satu eksperimen, ruang sampelnya simple je. Okey, yang B, kita berjawab yang A dulu. Okey, untuk penyelesaian A. Okey, kita jawab untuk soalan yang pertama, sekeping kad di huruf. Sekeping kad huruf dipilih secara rawak. Kita ada kad itu, ada huruf M, ada huruf A, ada huruf K. Jadi ruang sampelnya S sama dengan, okey, ya kita ada M, A, K. Okey. Kalau ini lagi satu kadang-kadang kesalahan kan. Kalau kita tengok kad itu ditulis dengan huruf besar, jadi kita kena tulis huruf besar. Jangan kamu tulis M, A, K pula. Dalam bahasa Melayu memang sama, tapi dalam matematik jawapan ni tak sama ni. Okey. Dua keping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu dengan pengembalian. Okey, dia dua kali. Eksperimen itu dilakukan dua kali. Jadi kalau yang tadi sekali je pilih, ambil satu apa kesudahan yang mungkin. Ini dua kali, ambil dan ambil. Okey, yang pertama dengan pengembalian. Okey, kalau kita tengok situ dengan pengembalian, maksud dia kita ambil, katakan kita ambil huruf M, lepas tu letak balik. Lepas tu ambil balik, dapat lagi huruf M. Maknanya boleh dua kali, boleh dua kali kesudahan yang kita dapat. Okey. Kita contoh yang pertama, ini ada yang pertama M, A, K. Pengambilan itu adalah ruang sampel untuk pengambilan yang pertama. Okey, kita ada lagi M, A, K. Itu adalah pengambilan yang kedua. Okey. Kalau kita tengok sini, M atas yang ini kita akan dapat MM. Okey, kesudahan ini mungkin. Sebab kita pulang balik, kad yang sama kita boleh dapat. Jadi MM, kita akan dapat lagi sini MA. Sini kita dapat MK. Sini AM. Sini AA. Sini AK. Kat sini kita dapat KM. Sini kita dapat KA. Sini kita boleh dapat KK. Itulah antara kesudahan-kesudahan yang kita dapat. Jadi kita boleh tulis dia punya ruang sampelnya di sini adalah, okey, kita boleh tulis MM. MM, lagi kita akan dapat MA, MK, kita boleh dapat AM, kita boleh dapat AA, AK, okey, AK, KM, KA, okey, dan juga last kali KK. Okey, itu last kali. So kita boleh dapat tutup kita punya set. Kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ruang sampel. Okey, soalan yang kedua adalah tanpa pengembalian. Dah ambil. Okey, kita dah ambil. Contoh dalam kotak tu M, A, K. Bila kita ambil, kita tak pulangkan balik. Ambil lagi. Okey, katakan kita dapat huruf M. Mustahil dalam tu ada huruf M lagi. Itu maksudnya. Maksudnya di situ, kita tak akan dapat huruf yang sama. Okey, maksud dia, okey, kita guna je yang ini. Kita guna je kotak yang ni. Maksudnya kita takkan dapat huruf yang sama. Kalau kita tengok kat sini huruf yang sama mana? Kita tak akan dapat yang ini. Kita tak akan dapat yang ini. Dan kita tak akan dapat yang ini. Okey, itu tanpa pengembalian. Mustahil untuk kita dapat huruf yang sama. Kalau kita dah ambil itu, mustahil untuk dapat huruf yang sama. Jadi ruang sampel yang kita boleh dapat, S dia sama dengan, okey, sama dengan
Okey. Kita boleh MA lagi MK AM AK KM dan juga K dan juga KA. Okey, itu adalah ruang sampel yang kita akan dapat. Itu tanpa pengembalian. Okey, kita teruskan dengan contoh 2. Satu kumpulan terdiri daripada Raif, Asfar dan Mishari. Tulis ruang sampel S untuk setiap eksperimen berikut. Seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan itu. Jadi simple je. Soalan A, dia punya ruang sampel. Ruang sampel. Okey, ruang sampel dia S. Kita ada Raif, lagi Asfar dan juga Mishari. Itu ruang sampel dia. Okey, seorang murid dipilih secara rawak. 2 orang murid. Kalau seorang murid, maknanya dia punya eksperimennya sekali je. Kalau 2 orang murid, maknanya 2 kali dia buat. Okey, kita boleh buat dalam bentuk rajah pokok. Kita boleh buat dalam bentuk rajah pokok. Okey, kita ada yang ini kita labelkan dia sebagai R. Yang ini kita labelkan sebagai A. Yang ini kita labelkan sebagai M. So, dalam rajah pokok, dalam rajah pokok kita boleh buat R. Kita boleh buat A. Kita boleh buat M. So, sini lagi R, A, M. Sini lagi R, A, M. Dan juga kita ada lagi R, A, M. Okey, bila 2 orang murid dipilih secara rawak, 2 orang murid akan mustahillah pemilihan itu adalah dua-dua orang yang sama. Kecuali dia ada kembar. Jadi takkan dia pilih 2 orang murid, dipilih Raif lagi. Mana maunya? Dia tidak boleh sama. Jika tidak boleh sama, maka R ini tidak terlibat. Kalau A dengan A tak ada, M dengan M juga tak ada. Jadi kita akan dapat Raif Asfar, Raif Mishari, ataupun Asfar Raif. Okey. Asfar Raif lagi Asfar Mishari. Okey, Mishari Raif ataupun Mishari Asfar. Okey, jadi ruang sampel yang kita boleh dapat S dia sama dengan, kita akan dapat RA lagi RM AR AM MR dan juga ME. Okey. Itu adalah ruang sampel yang kita boleh dapat dan kita boleh pilih. Okey, kita akan sambung the next video yang seterusnya. Okey, untuk ruang sampel kita dah habis. Sekarang kita akan tengok video yang seterusnya nanti, kebarangkalian suatu peristiwa pula. Okey, bye-bye.